Ahli kumpulan saya ialah Gaf Siti Nur Hidayah binti Abdul Ghaffar di Balubi, Muhammad Hafizan bin Abdullah di Balubi, Nur Atira Najah binti Muhammad Arifin di Balubi. Nama saya Nur Aina Syafina binti Nur Hisham dari di Badusi, Nurul Atira binti Rahman di Badusi, serta Nur Zahira Akilah binti Zaid di Badusi. Tajuk pembentangan kami ialah pembedahan plastik. Pengenalan, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaannya. Manusia mempunyai bentuk fizikal yang terbaik berbanding dengan bentuk fizikal makhluk awal lain. Kebanyakan daripada mereka tidak mengambil berat tentang hukum hakam yang telah ditetapkan terhadap pembedahan plastik dalam Islam. Masyarakat kini juga dilihat lebih gemar, malah juga segelintir golongan boleh dikatakan taksub untuk melakukan apa-apa saja untuk kelihatan cantik dan sempurna pada pandangan manusia. Pembedahan plastik kebiasaannya dilakukan pada tubuh badan seperti mata, hidung, mulut, pipi, muka, payudara, alat sulit dan sebagainya. Pembedahan plastik dalam bahasa Arab disebut jirahah atau jemil, iaitu memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang nampak atau untuk memperbaiki fungsinya ketika anggota tubuh itu berkurang. Saya membentangkan tentang ketepatan fakta. Negara kita ada menawarkan khidmat pembedahan plastik untuk rakyat tempatan maupun individu dari luar negara. Pakar runding pembedahan kosmetik, rekonstruktif dan plastik Pusat Perubatan Beverly Wilshire, Kuala Lumpur, Dr. Muhammad Nasir Zahari berpendapat bahawa Malaysia bakal menjadi maju dalam bidang itu seperti negara-negara yang sangat terkenal dengan pembedahan plastik iaitu Korea Selatan, Amerika Syarikat, Yunani dan pelbagai negara lain tidak lama lagi. Dalam temu bahas bersama portal berita yang terkenal iaitu M-Star Online, beliau terus mengupas topik itu secara mendalam serta merungkai rahsia pembedahan plastik yang mungkin tidak ramai yang mengetahui tentangnya. Pembedahan plastik ini sesuatu yang universal, tak semestinya dalam satu negara sahaja, di mana-mana sahaja dalam dunia. Semua jenis pembedahan plastik dilakukan, tetapi dalam beberapa negara seperti Korea, mereka lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara ini secara terbuka. Pembedahan plastik boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu rekonstruktif, kosmetik dan estetik. Pembedahan plastik rekonstruktif bertujuan untuk mengubah bentuk anggota badan yang rosak akibat kemalangan, kebakaran atau kecacatan sejak lahir. Pembedahan kosmetik pula dilakukan untuk memperbaiki bentuk struktur badan agar kelihatan anggun seperti macukan hidung dan runcitkan dagu. Manakala estetik pula perubahan bentuk tubuh badan atau wajah tanpa melakukan pembedahan tetapi menggunakan jarum suntikan seperti filler, botox, laser dan tanam benang. Ini yang membezakan kosmetik dan estetik. Kosmetik pembedahan, manakala estetik maksudnya kecantikan. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan pusat kecantikan yang bukan doktor perubatan tidak boleh melakukan suntikan apa-apa yang menusuk kulit, suntikan filler, suntikan botox dan juga laser. Tidak semua doktor dibenarkan melakukan pembedahan plastik. Jika terdapat doktor yang ingin membuat pembedahan estetik dan kosmetik, perlu ada LCP iaitu Letter of Credentialing and Privilege. Kebanyakan orang, mereka lebih memilih untuk melakukan pembedahan dengan pakar yang tidak bertauliah. Ini disebabkan kerana kos yang dikeluarkan ini agak rendah dan mampu milik. Kadang-kadang juga pesakit ini mereka menginginkan perubahan dalam masa yang agak singkat tanpa menghiraukan kesan yang akan berlaku pada masa akan datang. Contohnya, jika kita melakukan pembedahan di premis yang bertauliah, kita perlu mengikuti segala prosedur atau langkah yang telah ditetapkan oleh premis itu sendiri. Tetapi, pesakit ini kebanyakannya tidak mahu mengikuti prosedur. Ini kerana bagi mereka ini agak menyusahkan untuk mereka ikuti. Disebabkan itu, mereka lebih memilih melakukan pembedahan dengan pakar yang tidak bertauliah. Kos yang digunakan untuk melakukan pembedahan estetik dan kosmetik ini bukannya murah. Ia menggunakan kos yang agak tinggi, mungkin dalam lingkungan RM30,000. Jadi, jika sesetengah klinik atau premis yang menyediakan perkhidmatan pembedahan estetik dan kosmetik dengan kos yang rendah, mungkin premis itu menggunakan bahan yang tidak mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun menggunakan pakar yang tidak bertauliah. 3.0 Sudut pandangan agama Kristian terhadap pembedahan plastik. Yang pertama, pandangan agama Kristian, agama mereka meluluskan pembedahan plastik dengan syarat untuk digunakan merawat atau memulihkan kecacatan. Yang kedua, pembedahan plastik dianggap mengambil tempat Tuhan Yesus yang menjadi pencipta. Yang ketiga, mereka juga memberitahu bahawa mereka Christian born again. Mereka percaya bahawa Tuhan menciptakan mereka secara unik dan hebat.
Mereka menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan, tetapi tidak ada yang seperti itu. Cuma ada orang yang menonjolkan diri sendiri. Yang keempat, bahawa pembedahan plastik yang tidak sesuai kehendak Tuhan Yesus sama seperti melakukan dosa menurut Alkitab kerana mereka melanggar dosa ketaatan. Yang terakhir sekali, agama Kristian juga memberitahu akibat melakukan pembedahan plastik iaitu mengakibatkan kecacatan atau kematian jika proses pembedahan itu dilakukan dengan cara yang salah. Berikut adalah hukum bagi agama Kristian terhadap pembedahan plastik. Yang pertama, tubuh adalah beg roh suci, dijelaskan dalam Kor 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahawa tubuhmu adalah beg roh suci yang di dalam kamu dan bukan kepunyaan mereka, akan tetapi kepunyaan Tuhan Yesus. Yang kedua, mengucap syukur, tertulis dalam 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam Kristus Yesus bagi mereka. Yang ketiga, jaga kesucian. Umat Kristian harus menjaga kesucian dengan menerima segala yang ada dalam diri mereka. Saya akan menerangkan sudut pandangan agama Islam terhadap pembedahan plastik. Islam merupakan satu agama yang sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan. Ramai manusia yang hidup di dunia ini sangat suka kepada kecantikan. Bahkan kecantikan juga merupakan fitrah manusia. Apabila menyebut tentang isu pembedahan plastik terbagi kepada dua, iaitu rekonstruktif dan kosmetik. Rekonstruktif iaitu pembedahan yang dijalankan bagi mengembalikan semula fungsi bahagian badan yang tidak normal disebabkan oleh kecacatan dari lahir seperti bibir sumbing ataupun kecederaan akibat kemalangan yang dialami seperti tulang patah ataupun retak. Manakala kosmetik pula iaitu prosedur tidak lain dan tidak bukan hanyalah bagi kecantikan semata-mata ataupun mengubah bentuk anggota badan mengikut keinginan dan kepuasan hati seseorang untuk menjadi lebih menarik. Seterusnya, antara hukum-hukum pembedahan plastik menurut Islam ialah: yang pertama, menyempurnakan atau mengembalikan fungsi tubuh sebagaimana yang sepatutnya dan membaik pulih kecacatan anggota. Hukumnya adalah harus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin ayat yang keempat. Manakala mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sengaja, hukumnya adalah haram. Selain itu, antara syarat-syarat pembedahan plastik yang dibenarkan ialah: yang pertama, tidak mendatangkan bahaya ataupun mudarat. Sekiranya mudarat selepas pembedahan itu dilakukan, maka pembedahan itu diharamkan. Dan untuk sebaliknya, jika pembedahan itu dijangka akan kurang sakit ataupun hilang, maka pembedahan itu dibenarkan. Yang kedua, pembedahan itu mestilah tujuannya diharuskan oleh syarak tanpa ada unsur penipuan. Akhir sekali, pembedahan mestilah dijalankan oleh doktor pakar dan pembantu yang berkelayakan dalam bidang tersebut. Berkelayakan dimaksudkan mempunyai ilmu yang mendalam berkaitan dengan pembedahan yang akan dijalankan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada akhir perbincangan ini, beberapa pengajaran dan kesimpulan dapat kita ambil untuk dijadikan iktibar. Oleh itu yang demikian, isu ini tidak diperlukan hanya dari pandangan fiqh untuk menyelesaikannya. Sebaliknya adalah kita masih dapat membezakan tujuan untuk melakukan pembedahan plastik ini sama ada hanya perbuatan yang sia-sia maupun untuk keperluan yang tidak memudaratkan diri sendiri. Hasil dari perbincangan isu ini juga dapat disimpulkan bahawa pembedahan plastik dalam tujuan memulihkan kesihatan adalah harus, dan jika ianya bertujuan untuk kecantikan, maka hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Di dalam firman Allah juga ada mengatakan bahawa sesungguhnya Allah mendatangkan kesenangan kepada umat manusia dan bukan mendatangkan kesusahan kepada mereka. Hal ini sangat penting kerana ianya melibatkan dosa dan pahala. Walaupun terdapat tindakan itu merupakan sesuatu yang logik, ia tetap melanggar hukum syariah kerana di dalam Islam, niat itu tidak menghalalkan cara. Sekian, terima kasih.